Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? So, hari ni Ustazah Ana, tak adalah Ustazah Jadian So, hari ni saya nak share sikit tentang satu info ilmu baru yang saya dapat daripada kelas mengaji tempoh hari. Okay, saya bukan Ustazah, saya hanyalah Ana. So, cerita ni sangat menariklah pada saya. So, saya memang seorang pencinta sejarah dan kepada yang dah tahu, anggapkan ini adalah kekurangan ilmu, kebejatan ilmu, my ignorance tentang ilmu Al-Quran. So, ia adalah satu yang menarik, benda baru daripada saya, tentang surah Ar-Rum. So, surah Ar-Rum adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan ketika zaman Nabi berada dekat Mekah. Dia sangat menarik. Sebab apa? Selama ni, saya tertanya-tanya, ketika zaman Rasulullah, bagaimana dengan kehidupan manusia lain di tempat lain? Adakah wujud orang Melayu? Adakah wujud peradaban Eropah dan sebagainya? So, benda tu yang saya tak tahu. Jadi, bila saya belajar tentang surah Ar-Rum ni, wow, saya kata, wow, rupanya wujud bangsa lain, negara lain pada zaman Rasulullah. Maksudnya, ada kehidupan manusia pada ketika itu. Okey, surah Ar-Rum ni dimulakan dengan Alif Lam Mim. So, Alif Lam Mim is Alif Lam Mim lah. Okey, kemudian dia punya start yang paling best adalah pada ayat yang kedua. Okey, ini adalah satu headline daripada Allah. Dia kata, Ghulibatir Rum, orang Rom telah kalah. Satu headline, orang macam headline surat khabar kan, orang Rom telah kalah. So, untuk makluman you, pada zaman tersebut, okey, antara peradaban yang agung lah adalah orang Parsi, peradaban Parsi, Rom. Dia adalah peradaban yang hebat, orang-orang yang kuat lah kan. Tapi Parsi ni dia lebih hebat, lagi moden dia punya ketamadunan, teknologi dia, kecanggihan dia. Jadi apabila Parsi berperang dengan Rom, orang Rom telah kalah. Okay? Jadi benda ini telah diketahui oleh seantero dunia lah, kita boleh katakan macam tu. Jadi apabila turunnya wahyu mengatakan Ghulibatir Rum, jadi orang kata orang dah tahu. So ini adalah wahyu daripada Allah. Past tense, cerita tentang apa yang berlaku past tense present tense pada ketika zaman Nabi ada. Ghulibatir Rum, orang Rom telah kalah. Okay, we know, macam tu kan. Tapi ayat ketiga ni menarik. Okay, dalam ayat ketiga ni bermaksud di negeri yang terdekat setelah kekalahannya itu mereka akan menang. Jadi kat sini Allah bagi tahu in the future negeri Rom ni akan menang. Sebab dia tak cakap lah Rom, tapi kat sini dia kata di negeri yang terdekat. So, di negeri yang terdekat merujuk kepada Rom. Jadi Allah bagi tahu dalam masa terdekat Rom akan menang. Jadi sebagai orang Islam pada zaman tersebut, so sudah pastilah orang Islam mesti yakin dengan apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah kan. Jadi one day mereka akan menang. Jadi pada masa tu Abu Bakar lah, dia berceritalah pada orang Arab Jahiliyah, mengatakan turunnya wahyu mengatakan Rom akan menang. So orang Arab Jahiliyah ni kata, how come, macam mana orang Rom akan menang sedangkan Parsi ni lagi hebat, kecanggihan teknologinya, ketamadunannya, kekuatannya lebih moden dan sebagainya kan. How come Rom akan mengalahkan Parsi? Jadi Abu Bakar tetap dengan pendirian dia sebab dia yakin pada Al-Quran. Jadi mereka dah betting, bertaruh. Pada masa itu, betting, judi, arak masih belum lagi diharamkan. Okey, sebab apa? Okey, ketika surah ini turun, dikatakan ia turun ketika zaman tahun kelima penyebaran Islam oleh Rasulullah. Jadi masih awal. Jadi solat belum lagi diwajibkan, arak, zina belum lagi diharamkan. Okay, jadi dia betting. So dia betting untuk 3 tahun. So selepas 3 tahun Rom belum lagi menang. Jadi Abu Bakar ni kaya kan. Jadi ditambah lagi dia punya nilai taruhan. Mungkin taruhan pada masa tu unta dan sebagainya kan. Ditambah lagi betting untuk 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Okey, dia diceritakan dalam ayat keempat. Dalam ayat keempat, fi bid'i sinina. Okey,
Bermaksud kalau tengok terjemahan Al-Quran ni dikata dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Okay, dalam terjemahan ini dikata dalam beberapa tahun, tapi ustaz saya bagi tahu Ustaz saya bagi tahu bahasa Arab ni adalah satu bahasa yang sangat rich vocab dia. Sangat banyak, sangat kaya dengan perbendaharaan kata. Jadi perkataan bid'i ini boleh juga merujuk kepada 9. Jadi tadi mula-mula Abu Bakar dah bet untuk 3 tahun. So ditambah lagi 6. Okay, sebab bid'i itu merujuk kepada 9 kan, 3 tambah 6 jadi 9. So dan betul lah selepas 9 tahun orang Rom ni telah menang. Dan pada hari itu memang bergembiralah orang Islam. Kenapa? Okey, ada beberapa faktor menyebabkan orang Islam bergembira. Pertama adalah sebab orang Rom menang betting. Bukan kerana betting lah semata-mata, tapi kerana apa yang Allah bagi tahu di dalam Al-Quran itu adalah benar. Ia adalah satu bukti. Kalau past tense cerita pasal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah past tense, itu adalah macam mana Rasulullah bertahu? Kerana Allah yang bagi tahu. Tetapi ini dalam surah Ar-Rum ini present tense dan juga future tense. Okay? Tuhan bagi tahu, Allah bagi tahu bangsa Romawi kalah. So itu adalah present tense yang berlaku pada ketika itu. Dan pada ayat keempat Allah bagi tahu dia akan menang. Ayat ketiga dan ayat keempat Allah bagi tahu mereka akan menang, dan ayat keempat tu dia cakap spesifik 9 tahun orang Rom akan menang. Jadi bila orang Rom menang, jadi orang Islam ni bergembira kerana benarlah kata-kata Allah. Okay, itu adalah satu faktor. Satu faktor lagi kerana mereka nak orang Rom menang, orang Islam ni nak orang Rom menang. Kerana ada dua faktor lah. Orang Rom ni dari segi fizikalnya mereka serumpun lah, maksudnya dari segi fizikal sama macam orang Arab, macam kita dengan orang Indonesia macam tu kan, serumpun. Kemudian orang Rom ni mereka percaya pada kitab daripada Rasul dan Nabi terdahulu. Cuma yang mungkin dari segi keimanan semua tu mereka belum lagi sampai Islam kepada mereka macam tu. Jadi mereka mengharapkan orang Rom menang, manakala orang Arab jahiliah mereka nak orang Parsi menang. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai kepercayaan yang tersimpang, sama-sama tersimpang. Jadi Arab jahiliah sokong orang Parsi. Jadi itu adalah antara faktor lagi kenapa orang Islam menang. Gembira kan, kat sini memang bergembiralah orang-orang yang beriman. Dan antara satu lagi faktor kegembiraan mereka pada tahun Rom menang, pada tahun tersebut jugalah orang Islam telah menang besar dalam perang Badar. Okey, itu dalam tafsir kan. Jadi macam mana? You tahu kan, pada awal Islam tu, orang Islam telah ditindas dari pelbagai aspek, dari segi fizikal, ekonomi dan pelbagai lagi. Jadi sudah tentulah mereka bersedih, stres dan sebagainya. Kalau kita berada di tempat mereka pun macam tu jugalah kan. Jadi kerana Allah telah menjanjikan kepada mereka pada hari orang Rom menang, maka bergembiralah orang-orang yang beriman. Jadi Allah dah janji macam tu. Jadi mereka bersabarlah kerana mereka yakin dengan apa yang Allah janjikan. Okey, so macam mana dengan betting Abu Bakar tadi? Okey, ketika betting tu dibuat, pada masa itu judi semua tu kan belum lagi haram, tetapi ketika Rom telah menang, which is 9 tahun selepas itu kan mereka dah berhijrah ke Madinah, dan apabila di Madinah betting, arak, semua tu telah diharamkan, solat pun telah diwajibkan. Jadi Abu Bakar ni bertanya pada Rasulullah, macam mana ni harta kemenangan daripada pertaruhan hari tu? Haram ke macam mana? So Rasulullah minta Abu Bakar untuk infakkan. So macam mana diinfakkan tu saya tak tahulah kan, tapi cerita dia macam tu. Jadi pada saya cerita daripada ayat 1 hingga ayat 5, ayat 4 lah spesifik, sangat menarik lah kerana ia menceritakan tentang apa yang berlaku pada zaman Nabi di tempat lain. Dan ini adalah satu buktilah kekuasaan Allah, sebab di dalam Quran kita boleh tahu apa yang terjadi pada umat sebelumnya, dan kita juga tahu apa yang current berlaku pada zaman Nabi, dan kita juga tahu future macam tu. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.